Pandemik COVID-19 yang sedang melanda negara dan dunia secara tidak langsung mengundang ketidaktentuan dan turut menggugat kestabilan ekonomi serantau. Merujuk kepada kajian yang telah dilakukan oleh Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Saari dari Universiti Putra Malaysia mendapati bahawa impak COVID-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan PKP mendatangkan kesan langsung kepada ekosistem perniagaan domestik seperti industri makanan dan minuman, industri pembinaan dan pembuatan, industri pelancongan serta industri pertanian, pembinaan dan perkhidmatan. Namun Malaysia mempunyai beberapa faktor yang menjadikannya lebih mapan berbanding kebanyakan negara lain dalam mengekang impak berkenaan. Keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia diunjurkan mengucup di antara 0.1% hingga 4.6% pada tahun ini berikutan kesan buruk yang ditimbulkan oleh wabak COVID-19. Kesannya terhadap ekonomi Malaysia dijangka besar berdasarkan kesan negatif COVID-19 ke atas pelaburan langsung asing FDI, komoditi dan pelancongan selain kejutan domestik susulan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Malaysia adalah antara ekonomi yang amat berkaitan dengan rantaian bekalan global. Inisiatif yang mencukupi perlu dilaksanakan untuk membantu PKS dalam keadaan berlakunya gangguan rantaian penawaran dan permintaan. PKS tempatan khususnya masih lagi ketinggalan dalam penggunaan platform digital dan ini perlu ditangani. Walaupun kerajaan menunjukkan komitmennya dengan pantas dan menyediakan sejumlah sumber yang besar sebagai tindak balas terhadap kesan wabak itu, pemulihan pula dijangka mengambil masa bertahun-tahun. Minggu lalu, Bank Negara Malaysia BNM mengumumkan unjuran KDNK Malaysia bagi tahun 2020 dianggarkan di antara negatif 2% hingga 0.5% berbanding pertumbuhan pada 4.3% pada tahun lalu. Malaysia Institute of Economic Research melalui kenyataan rasmi pada 24 Mac 2020 mendapati turut berpendapat bahawa KDNK akan jatuh dari 4.0% ke negatif 2.9% di mana 2.4 juta rakyat akan kehilangan pekerjaan. Tabung Keuangan Antarabangsa atau International Monetary Fund IMF pula menjangkakan ekonomi Malaysia merosot 1.7% berikutan kemerosotan KNDK ASEAN 5 yang susut 0.6%. Walau bagaimanapun, impak makro akibat daripada penularan COVID-19 merupakan pengalaman dan cabaran baru buat kebanyakan negara kerana ia tidak sama dengan isu kemelesitan ekonomi pada tahun 1997 dan tahun 1998 dan juga tahun 2008. Antara impak makro tersebut adalah: pertama, keadaan pasaran hartanah semasa; kedua, tukar simpan menjadi aset tetap; ketiga, potensi untuk pelaburan hartanah strategik; keempat, penangguhan bayaran balik ataupun moratorium; kelima, sewa rumah dan premis perniagaan; keenam, kempen pemilikan rumah HOC 2021; ketujuh, pasca COVID-19. Assalamualaikum, saya Nur Ifa binti Hamid, nombor matrik 2744522. Okey, B, jangkaan isu dan masalah yang bakal wujud. Nombor 1, kemungkinan risiko ekonomi negara jika COVID-19 menular kembali hingga kerajaan terpaksa melaksanakan PKP semula. Okey, sekali lagi, aktiviti ekonomi akan terhenti dan mengakibatkan kejutan penawaran dalam ekonomi apabila aktiviti pengeluaran terbantut sekaligus memberi kesan langsung kepada peniaga, terutama mata pencarian mereka serta masalah aliran tunai. Ia akhirnya mengakibatkan banyak lagi perniagaan gulung tikar pada masa hadapan. Akibatnya, lebih ramai kehilangan pekerjaan, kadar pengangguran terus meningkat dan punca pendapatan rakyat terutama B40 akan terkesan lebih dahsyat, mengakibatkan berlaku kejutan permintaan dalam ekonomi. Ini akan mengakibatkan kejatuhan dalam permintaan domestik dan merencatkan perkembangan sektor dan industri utama, terutama sektor pelancongan, perkilangan serta pertanian, sekaligus melemahkan lagi pertumbuhan dalam permintaan domestik negara.
Natijahnya, segala usaha memulihkan ekonomi akan sia-sia dan jangkaan ekonomi negara akan kembali pulih pada separuh kedua tahun ini dan kembali kukuh dengan pemulihan bentuk V pada tahun hadapan sukar dicapai. Okey, nombor 2, kemungkinan perubahan dasar kerajaan berlaku disebabkan kemelesetan ekonomi kesan daripada krisis kewangan akibat penularan COVID-19. Selain itu, perang harga minyak antara Arab Saudi dan Rusia yang memperlihatkan penyusutan ketara harga minyak mentah dunia di bawah $30 setong turut menyumbang kepada pertumbuhan perlahan ekonomi dunia. Tabung Kewangan Antarabangsa IMF mengunjurkan pandemik COVID-19 akan mencetuskan kemelesetan ekonomi global pada 2020 dengan kesan buruknya sama seperti krisis kewangan pada 2008 atau lebih buruk lagi. Pengarah urusan IMF Kristalina Georgieva berkata unjuran pertumbuhan ekonomi global untuk 2020 adalah negatif. Kesan buruk kemelesetan sama dengan krisis kewangan atau lebih buruk, tetapi pihaknya menjangkakan akan pulih pada 2021. Bagi ekonomi Malaysia, penganalisis tempatan dan luar negara menjangkakan keluaran dalam negara kasar KDNK negara akan berkembang lebih perlahan berbanding unjuran kerajaan sekitar 3.6% hingga 4.0%. Ketua Ahli Ekonomi Investment Research Dr. Anthony Des berkata, ekonomi negara dijangka berdepan kemelesetan teknikal tahun ini berikutan cabaran luaran dan domestik berterusan. Ekonomi negara ini dijangka mencatat pertumbuhan negatif pada suku kedua 2020 dengan jangkaan negatif 1.8%, manakala normalisasi ekonomi tempatan jangka berlaku pada separuh kedua 2020 sama seperti ekonomi global. Sekian, terima kasih. Haryani Metrik nombor 274516 akan menyebut mengenai isu yang dapat dipelajari daripada tajuk penugasan kami. Pertamanya kita tengok sekarang Malaysia berada pada fasa pemulihan ekonomi. Sejak penubuhan Majlis Tindakan Ekonomi pada Mac lalu, kerajaan telah memperkenalkan strategi 6R atau 6 fasa dalam menangani pandemik ini. Selepas lebih 4 bulan dilaksanakan, 3 fasa pertama yang dah berlalu ialah fasa ketegasan melaksanakan PKP, ketahanan melalui pakej prihatin rakyat dan prihatin PKS serta pembukaan semula ekonomi secara berperingkat. Kita sekarang berada di fasa keempat iaitu tahap pemulihan dengan pelancaran pelan bencana dan seterusnya akan mengharungi 2 lagi fasa terakhir iaitu memperkasa dan menyusun semula. Pelan pemulihan ekonomi jangka sederhana dan jangka panjang ni akan diumumkan dalam Belanjawan 2021 serta RMK 12. Menurut Ketua Ahli Ekonomi Bank Dunia bagi Malaysia, Richard Ricott, dalam kenyataan rasminya kepada media tempatan, dikata memang banyak negara terjejas dengan impak penularan virus COVID-19. Namun Malaysia mempunyai beberapa faktor yang menjadikannya lebih mapan berbanding kebanyakan negara lain dalam mengekang impak berkenaan. Ini kerana menurut beliau, Malaysia mempunyai struktur ekonomi yang pelbagai, ikut pengurusan ekonomi makro yang mantap, pasaran modal domestik yang mendalam, institusi kewangan yang mapan dan pengalaman lalu dalam menangani pelbagai krisis ekonomi. Jadinya ini secara langsung dapat membantu menstabilkan KDNK negara dengan lebih cepat sekiranya pandemik COVID-19 ini berangsur pulih. Kita dapat lihat bahawa kerajaan telah melaksanakan pelbagai tindakan untuk membantu perusahaan kecil dan sederhana dalam menghadapi masalah ekonomi sekarang ni. Namun ianya bukanlah penyelesaian jangka masa panjang. Jadinya usahawan PKS ni sendiri perlu memikirkan strategi untuk merancang dan mengawal aliran tunai serta mengambil pendekatan alternatif dan adaptif untuk mengurangkan kesan krisis pandemik COVID-19 ini terhadap perniagaan mereka. Kerajaan pun juga telah melancarkan pakej rancangan untuk memberi sedikit kelonggaran kepada pihak-pihak berkepentingan terhadap ekonomi negara yang sangat terkesan dengan pandemik COVID-19 ini, terutama yang berada dalam industri pelancongan.
Dalam pada tindakan itu, insentif cukai, penstrukturan semula pinjaman dan penangguhan pembayaran balik ke bank dan lain-lain membantu mengurangkan aliran tunai industri pelancongan Malaysia. Selain itu, program Visit Malaysia 2020 yang dulunya bertumpu kepada pelancongan antarabangsa kini ditumpukan kepada pelancongan domestik untuk mengimbangi pengurangan kedatangan pelancongan antarabangsa ni sebab banyak sempadan negara yang ditutupkan. Jadinya, untuk meningkatkan pelancongan domestik ni, kerajaan memberi pelepasan cukai pendapatan peribadi hingga RM1,000 kepada pelancong domestik dan juga voucher digital bernilai sehingga 100 setiap orang untuk penerbangan domestik. Jadi ini kita tengok adalah dana usaha untuk menggalakkan atau meningkatkan semula ekonomi sektor pelancongan. Jadi secara keseluruhan kita dapat tengok bahawa kerajaan telah melaksanakan pelbagai strategi dalam usaha untuk memulihkan semula ekonomi negara post COVID-19 ini. Kedapatan dasar kerajaan telah memperkenalkan beberapa pakej rangsangan ekonomi untuk disalurkan kepada sektor tertentu yang terkesan untuk mengurangkan impak penularan COVID-19 kepada ekonomi negara serta sektor pelancongan, pembuatan dan sektor perdagangan. Kami berpendapat bahawa pakej rangsangan ini juga akan mengambil kira langkah-langkah yang akan memberi sokongan kepada permintaan domestik terutamanya perbelanjaan persendirian. Sektor perkhidmatan menyumbang sekitar 56% kepada keluaran dalam negara kasar dan sebelum ini sektor pembuatan adalah penyumbang yang terbesar. Oleh itu, sewajarnya pakej rangsangan ekonomi mensasarkan dua sektor terpenting ini. Selain itu, kementerian yang lain juga boleh melakukan bantuan atau pakej rangsangan yang terkini seperti Kementerian Pengangkutan melalui PSP dan Kementerian Keuangan melalui e-Tunai dan BSH. Pakej ini juga seharusnya menyasarkan sektor ekonomi yang terkesan secara langsung akibat daripada penularan wabak COVID-19 seperti sektor perhotelan, agensi pelancongan, peruncitan dan sebagainya. Seterusnya, cadangan ialah pertama, mengadakan pakej pelancongan yang menarik dengan menggabungkan syarikat penerbangan, perhotelan dan pelancongan melalui penggunaan e-dompet seperti memberikan rebate tunai, percutian percuma tambahan dan sebagainya. Kedua, sektor pembuatan perlu berada dalam rangkaian bekalan bersama China dan negara Asia Timur kerana ianya adalah sektor kedua terpenting negara iaitu sebanyak 22% daripada keluaran dalam negara kasar. Ketiga, untuk langkah jangka masa panjang, Malaysia harus mempunyai rangka kerja mengembangkan pasaran melangkaui negara dalam menyediakan pasaran baru di Asia Barat, Afrika, Amerika Selatan dan Amerika Tengah. Seterusnya, merangka perdagangan serantau dimulakan dengan rantau ASEAN di mana perniagaan dan pelaburan serta perkongsian teknologi tertumpu di kalangan negara-negara tersebut. Dan yang terakhir, memperluaskan insentif pelaburan kepada syarikat pelaburan dari negara-negara maju terutama di dalam bidang oil and gas dan elektronik. Sebagai rumusannya, kesan wabak COVID-19 terhadap KDNK ekonomi Malaysia ialah kerajaan telah secara bijak dan agresif mengambil langkah-langkah mempertahankan kedudukan ekonomi negara, antaranya mengawal pergerakan dan aktiviti rakyat melalui pelaksanaan peringkat kewangan pergerakan, membantu industri esensial seperti pembinaan, perkhidmatan dan peruncitan, bantuan kepada pekerja dan majikan, pakej rangsangan ekonomi terhadap perniagaan kecil dan sederhana dan moratorium pembayaran balik pinjaman. Jadi percayai dari masa ke semasa akan ada banyak lagi langkah-langkah yang akan diambil oleh kerajaan bagi memastikan kekukuhan ekonomi negara. Sekian.